Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah dikurniakan kepada kita, dan marilah kita juga berdoa agar semoga keluarga kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita dilindungi daripada segala musibah ataupun wabak penyakit, insya-Allah, amin. Dan seterusnya, salam dan selawat ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, insya-Allah sesi tazkirah kita kali ini adalah berkaitan memanfaatkan nikmat kesihatan dan masa lapang. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihah wal faragh. Di mana maksudnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang manusia kebanyakan sering terpedaya, iaitu nikmat sihat dan juga waktu lapang. Maksud dia macam mana? Maksud dia, bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita nikmat kesihatan dan waktu lapang, kita tak gunakan nikmat itu sebaiknya untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Kebanyakan manusia seringkali tertipu dan terpedaya dengan kesihatan yang baik dan juga masa lapang yang panjang. Sebagai contoh, bila dia berikan kesihatan, dia tak nak guna pun kesihatan tu. Dia nak buat benda baik, dia tak nak pergi majlis ilmu, ataupun bila dia ada waktu lapang, kita ada masa kita duduk rumah, kita setiap hari kita free, kita tak boleh nak keluar pun. So masa lapang kita 24 jam tu free. So apa yang kita boleh buat? So time ni lah kita nak perbaiki amalan kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan keluarga. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, kecuali orang-orang yang melakukan amal kebaikan, wa tawasau bil haqq, dan berpesan-pesan kepada kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan berpesan-pesan kepada kesabaran. So apa maksudnya kat sini? Allah nak maksudkan bahawa manusia ni selalu ada dalam kerugian. Sebab apa? Bila ada nikmat, kita tak gunakan untuk kebaikan, malah kita gunakan untuk benda-benda sekadar nak puaskan nafsu kita saja. Tapi Allah maksudkan juga, kecuali orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Apa dia? Kita solat, kita selawat, baca Quran, puasa. Waktu cuti inilah kita nak perbaiki solat kita, wuduk kita, perbaiki amalan kita, dan orang-orang yang berpesan kepada kebenaran. Okey, baik. Contoh, kita buat tazkirah ni supaya kita dapat saling nasihat-menasihati antara satu sama lain. Kita saling dapat peringatan, dan kita juga memberi peringatan kepada yang lain supaya kita diridai Allah. Dan seterusnya, berpesan-pesan atas kesabaran. Contoh, bila kawan kita marah, kau marah ke? Kenapa? Tak puas hati. So kita nasihatkan dia, tak apa, zikir kepada Allah. Sebab apa? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, dengan zikrullah menenangkan hati-hati. Nikmat kesihatan dan waktu lapang ini juga adalah nikmat yang besar, yang sepatutnya, yang memang wajar dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Dan sebab apa? Sebab nikmat kesihatan dan waktu lapang inilah yang menjadi amanah dan tanggungjawab kita yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita pada hari akan nanti. Daripada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua-dua belah kaki seseorang hamba itu tidak akan berganjak pada hari kiamat sehingga ditanya tentang bagaimanakah umurnya dihabiskan, amalnya diamalkan, ataupun hartanya dicari dan dibelanjakan, serta tubuh badannya digunakan. So daripada hadis inilah bahawa pentingnya kita memanfaatkan nikmat kesihatan dan masa lapang. Oleh itu, kita dapat tahu betapa pentingnya kita
untuk memanfaatkan nikmat kesihatan dan masa lapang yang Allah berikan kepada kita. Sebab bila kita kat rumah, bila kita belajar online tu, betul tak, kita akan mudah untuk lalai. Kita akan mudah terganggu dengan phone-nya, dengan TV-nya yang ada di balik kita nanti. So kita akan mudah terganggu, kita tak akan fokus. Maka niatlah benda-benda yang baik. Semoga dengan niat itu kita mencapai kejayaan, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Kita tangguhkan majlis kita sekarang ini, dan insya-Allah akan sambung seterusnya.